Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa dia tolak kamu, tak terima kamu? Sedangkan orang semua tahu kata Nabi, Rasul Allah hantar mari kepada kita Nabi Muhammad, fisik sekali, Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Mari bagi tahu pada kita tujuan nak kita semua ni boleh masuk syurga. Qala, Nabi jawab, man ata'ani. Dia syarat nak masuk syurga tu siapa taat kepada aku. Wa in tuti'uhu tahtadu. Maka Allah kata dalam Quran, in tuti'uhu, jika kamu taat akan dia, akan Rasul, dia suruh kanan kita pergi kanan, dia suruh kiri kita pergi kiri, tahtadu. Nasib kamu dapat hidayah. Nah, iman pula kena percaya kepada Allah. Nah, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nak dapat syarat, nak dapat petunjuk tu, kena kita jadi orang muttaqin. Nak muttaqin kena jadi orang beriman, kena percaya kepada Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman, apa Allah kata dia dengar, dia taat. Baru ada hidayah, petunjuk daripada Allah, baru boleh masuk syurga. Wa man asani, siapa deraka kepada aku. Hak Nabi suruh kanan, kita pergi kiri. Nabi suruh pergi depan, kita pergi belakang. Faqad aba, maka sesungguhnya dialah orang yang tolak aku, orang yang tak si syurga. Apa syarat hak syurga ni dalam dunia ni kejayaan. Taat pada Allah dan Rasul. Hak dia suruh buat, hak dia larang kena tinggal. Jangan nampak hak ramai tu, hak 9,000 juta, hak buta ni, jangan tengok tu. Kita kena tengok 4 golongan dalam Quran ni. Ni orang celak ni, 4 golongan dalam Quran. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Kena turut golongan ni, baru betul dan kita baca Fatihah. Ni kita baca Fatihah. Dalam Fatihah minta nak suruh Allah tunjuk pada kita. Pas dalam Fatihah minta we Allah jauh daripada jalan Yahudi, Nasara, orang kafir, munafikin. Kita minta jauh. Tapi bahasa dah semaya tak turut hak pak ni, hidup turut hak buta tu. Hidup turut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia ikut hak tu. Pas semua orang nampak cara, satu cara ya, nama agama apa yang dibawa oleh Rasul, nama agama. Kena ikut hak Nabi bawa. Walaupun payah, berat, susah, hawa nafsu kita tak kena, tak suka, jangan tengok tu. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu, hatta yakuna hawahu, sehingga mungkin ambil hawa kamu, nafsu, kehendak kamu. Nak makan, nak minum, nak tidur, duduk, nak nak ibadat, nak muamalat, muasyarat, munakahat, qudah, siasah, politik, semua ni taba'an lima jitu bihi. Mungkin kena potong nafsu kamu, kena tekan, kena tolak, mari ikut apa hak aku bawa. Baru nama beriman. Lepas tu jalan ni tuan-tuan mulia, semua jalan hak orang berjaya dah. Nabi-nabi semua berjaya. Lepas mari bukan Nabi, sahabat. Sahabat orang seperti kita juga. Bahkan dia sebelum sahabat, macam-macam amalan jahiliah. Minum arak, judi, zina, mabuk, bunuh orang, perokok, penyamun, pembohong, penipu. Ada berlaku. Sehingga tawah batillah pun dalam keadaan berbogel, telanjang. Jahiliah. Tapi dengan sebab ambil agama hak betul. Dia agama ni dia ada kekuatan, dia boleh ubah manusia. Bila kita ambil agama hak betul, taat sungguh kepada Allah. Hak dia suruh buat sungguh, hak dia larang tinggal, hak Nabi mengajar buat sungguh,
Hak Nabi larang tinggal. Dia ada perubahan. Dalam diri kita ada perubahan, dalam rumah kita, isteri, anak, keluarga, orang kampung, orang bandar, dalam negeri kita, dalam seluruh dunia ada perubahan. Karena agama ni dia kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mari usaha 23 tahun sehingga sempurna agama. Agama bukan payah. Dia duk payah ni kerana iman kita lemah. Tu jadi payah. Agama jadi payah kerana kita duk ikut nafsu kita. Kita tidak ikut Allah dan Rasul. Duk main tak ada arah. Orang tahu belaka. Nabi kata apa? Ambil orang mudah-mudah je. Hak dalam hak lain tu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu. Bagaimana kamu tengok, aku semaya. Khuzu anni manasikakum. Haji, ambil daripada aku. Nak pergi buat haji. Lepas tu hak lain ni, celah-celah tu, kena ikut sunnah Nabi belaka. Dan dalam besar laginya, satu perintah Allah, dekat dengan semaya. Dekat dengan semaya. Semaya ni kalau betul dia, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni boleh cegah fahsya' dan munkar. Jamin, Allah jamin, Nabi dan jamin. Kalau orang semaya sungguh dia tak berzina. Dia tak curi, dia tak judi, dia tak minum arak, dia tak buat jahat, dia tak ngopak pada orang, dia tak kata kepada orang. Kalau dia semaya sungguh. Sebab semaya tu, kekuatan dalam semaya tu, tanha. Jadi perisai, penepih dia, pencegah dia daripada fahsyak dan munkar. Lepas tu, satu lagi, an-nikahu sunnati. Nikah. Nabi kata, nikah tu sunnah aku. Kawinlah. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kerana orang duk pegang, payah kalau nikah tak makan tak cukup. Kita duduk sore pun makan tak cukup dah. Dan kalau nikah pula nak makan kau tak cukup lagi. Apabila nikah boleh anak pula. Anak sore 2 orang nak perah susah. Lebih lagi kalau anak 10, 20 perah susah. Banyak orang duk pegang. Sedangkan kahwin ni Nabi kata mendatangkan harta kepada kamu. Ada sahabat kita tanya Nabi, ya Rasulullah, saya susah. Nabi kata kahwin. Kahwin dah mari ya Rasulullah, susah. Kahwin. So kahwin lagi. Pasal dalam kahwin itulah Allah tambah rezeki kita. Rezeki kita sore aja, Allah bagi sore. Tapi bila ada tanggungjawab 2, Allah beri 2. Supaya buka pai air. Taki air kau satu je. Taki air. Tapi dah kita buka pai air tu dia tu biar satu je. Tapi kalau kita tambah lagi dia tu biar 2. Tambah lagi 3, 10 supaya pai air Pak Mek semaya ni. 10, 20. Dia tu biar habis. Mari ke mana air? Mari dalam taki tu. Rezeki kita mari mana? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kita mari daripada langit. Mari kepada Allah. Dia janji siap dah. Kalau mau sore, Allah beri sekadar sore. Supaya orang kupi, orang bakhil. Dia sendiri pun makan bakhil, kedeku, nak jamu orang pun sayang, maka Allah beri sekadar tu ya. Tapi kalau orang boroh, Allah tambah. Kalau ada anak 5, Allah tambah 5 rezeki dia. Kalau ada anak 10, Allah tambah 10. Sahabat-sahabat ada anak sampai 36 orang. Anas bin Malik 125 orang anak. Bini duduk dalam rumah belaka. Tak ada kerja. Tok laki je buat kerja. Pasal yakin dalam amalan. Dalam amalan tu ada rezeki, pintu rezeki. Dalam semaya ada pintu rezeki. Dalam zikir ada pintu rezeki. Dalam semaya isyraq ada pintu rezeki. Dalam semaya duha ada pintu rezeki. Dalam semaya tahajud awabin, semaya 5 waktu ada pintu rezeki. Dalam baca Quran ada pintu rezeki. Lebih lagi dalam baca suratul Waqiah ada pintu rezeki. Baca Yasin pintu rezeki. Lebih lagi dalam sedekah, bui sedekah pintu rezeki untuk tambahkan duit kita. Yakin orang ada 100 ku, acu sedekah boleh 10 ku. Sekurang-kurang Allah ganti 100 lalu dah.
sekurang-kurang. Pitu rezeki. Zakat, pitu rezeki. Taklim, pitu rezeki. Ikut perintah Allah, pitu rezeki. Lebih lagi, taqwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pitu rezeki itu hak besar duduk dalam taqwa. Lebih lagi, iman dan taqwa pula. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk kampung, qaryah benar-benar beriman, takwa kepada Allah, pintu langit, pintu rezeki duduk langit Allah janji la fatahna alaihim. Sekarang kami bukakan atas mereka waktu turun daripada langit barakatin, barakat. Hari ni orang nak banyak, orang tak say berkat. Tapi Allah bagi kepada kita rezeki yang berkat kerana kita beriman, kita takwa, kita ada amal, Allah bagi rezeki yang berkat. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman bila dengar Allahu Akbar panggil di masjid, di surau untuk semaya, wajilat qulubuhum, hati dia gemetar. Itu tanda orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dengar Quran, orang baca ataupun dia baca Quran, iman dia bertambah. Zadatuhum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tepat sandar dia kepada Allah. Senang susah mari daripada Allah, kaya miskin daripada Allah, hidup mati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi semua ni daripada Allah. Allah kontrol, Allah jaga. Orang beriman kena sandar kepada Allah. Jangan duk tawakal serah kepada benda-benda. Nabi ajar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lepas tu orang beriman, allazina yuqimuna as-salah. Jaga diri semaya, tetap jaga semaya. Tu orang beriman. Siapa masa dia kena semaya. Orang perempuan, mastura, kena jaga semaya. Siapa masa kena semaya, kena tinggal. Bila orang azan, tinggal habis urusan-urusan dunia kita. Kedai-kedai kita kena tinggal. Kerja kita hendak buat, kena tinggal. Makan, minum kena tinggal. Siapa masa orang azan, panggil dia daripada Allah. Allazina yuqimuna as-salah. Lepas tu orang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa-apa yang kami bagi, bukan Allah kata apa-apa yang kamu dapat daripada kebun kamu, kedai kamu, daripada kerjamu, maka gaji kamu, hakmu dapat dah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman, apa yang kami bagi, hak Allah bagi pada kita. Harta hak Allah bagi, duit hak Allah bagi. Infak, belanja. Yunfiqun, mana? Infak, belanja. Belanja hak besar lagi, belanja wi bini kita. Kalau orang tidak kupi, tidak bakhil, belanja bagi isteri kita. Karena dia kena duduk dalam rumah, dia kena jaga amalan. Kita orang laki-laki kena buat kerja, cari asbab, sederhana asbab kita. Melalui amalan orang perempuan itulah Allah tolong berkat rezeki kita. Karena bini kita jaga semaya isyraq, duha, awabin, witir, tahajud, baca Quran, baca suratul waqi'ah, yasin. Dia baca taklim, dia duduk dalam rumah, dia didik anak, dia jaga amalan siang hari, jaga amalan malam hari. Allah tambah tu rezeki pada tu laki dia tu, berkat. Kena infak. Lebih lagi, anak-anak kita hak mengaji, jangan takut rezeki kita habis. Atas anak kita mengaji, dia nak mengaji, boleh mengaji mana? Luar negeri, atas lagi luar negeri. Ngaji dalam negeri, ngaji. Boleh anak-anak kita boleh jadi hafiz, jadi alim, jadi ulama. Jangan takut rezeki kita, Allah jaga. Yurai-yurai, jangan takut. Mana tempat mengaji, atas anak kita mengaji. Tu rezeki, belanja. Lebih lagi, ibu bapa kita, tua, menantu, anak, cucu, keluarga, qarib, adik-beradik, waris, warah, hak sesak, miskin, kena bagi. Lebih lagi orang bujang, tua-tua. Masa Abu Bakar,
wak gi rumah-rumah. Masa Sayyidina Umar pikul sendiri barang, wak gi di rumah-rumah. Nah, ni contoh bagi orang kaya. Nah, bukan rezeki boleh tu ambil taruh. Taruh tu bukan hak dia ada, dia tolong taruh kat orang. Hak dia duk cari-cari taruh, tak ada belanja, duk taruh. Taruh bukan untuk dia dah. Untuk dia pergi kubur kain putih ya. 3 lah. Hak dia duk taruh tu untuk orang lain. Siapa nak keluar pun tak boleh. Duk jaga rezeki orang, duk jaga harta orang. Ha. Kebun kau tambah, kedai kau tambah, perniagaan kau tambah. Ha. Duk tolong jaga hak orang. Hak dia sendirinya tak ada. Jadi bila hak dia nya pergi nu kubur. Hak lain hak dia sipai, hak dia taruh jadi harta waris. Nah, semua tu hak orang lain belaka nanti bagi. Hak dia gapo ada? Yatma'ul mayyita salasatun. Ikut mayat pergi kubur tu 3 perkara. Salasatun. Ahluhu, ahli dia, wa maluhu, harta dia, wa amaluhu, amalan dia. 3 perkara masa mati pergi. Hak lain duduk rumah belaka, dia tinggal. Hak pergi ni kubur 3 perkara. Tanah siap, fayarji'u usnani. Maka 2 perkara balik. Nah, wa yabqa wahidun, tinggal dengan mayat 1 perkara. Nah, gapo hak balik? Yarji'u ahluhu, kembali oleh ahli dia. Walau gonyoh mata teriak. Teriak tu sama taruh habis hadah ya. Nah, bini teriak, tok laki teriak, bini mati. Bini mati, tok laki mati, bini teriak. Merah mata-mata. Bukan kasih dah. Kalau kasih ke tok laki sungguh tu, dia suruh tok laki semaya Jumaat, tok laki pergi masjid, tok laki baca Quran, tidur malam gerak tok laki bangun tahajud, suruh tok laki keluar. Nah, suruh tok laki buat kerja agama. Atau orang kasih, bini kasih. Ni tak ada sekarang habuk. Walau nak teriak ya. Kelik daripada kubur teriak, mata merah. Sama taruh habis hadah. Kadang-kadang tak ada habis hadah, nikah dah. Perak takut pakai Malaysia dah. Lah ni tak lagi Malaysia ni kawi. Pahak jatuh teriak juga, lolok juga. Merah mata kelik. Apa bini mati. Bukan kasih dah. Kalau kasih sungguh, wak gi kada bini dia mastura. Taklim wak gi kada. Suruh bini keluar kada 3 hari, 6 hari, 10 hari, 40 hari. Wak gi bini dia kada. Untuk usaha agama, gerak bini dia kada, bangun semaya malam. Suruh kada bini dia baca Quran dalam rumah. Anak-anak dia jaga kada. Ada, tak ada. Kada nanti makan. Adik, lauk gapo hari ni? Tukar minum kata adik. Esok daging merah pula. Tom jam pula. Adik, baju basuh dak lagi, gosok dak lagi. Duk tanya hak tu je. Tak ada tanya adik semaya duha kada. Pas duk teriak tu, teriak olok-olok ya. Bukan habis hadah dak, orang jatuh dia tak ada hadah. Dia ada hadahnya bila hak pak. Ni tak ada hadah, habis boleh. Pas duk teriak seminggu pergi jiru hari atas kubur, 10 hari duk baca Yasin, mata duk merah, teriak. Teriak bukan teriak kasih. Buat temunggu dia tu kan habis teriak. Boleh hak lain dah. Kubur pun tak pergi dah. Lepas dulu duk teriak apa? Duk teriak bini mati kerana tak ada orang nak buat tom jam buat dia makan. Tak ada orang nak gosok baju dia. Allah ni temung dah. Orang buat tom jam baru, orang gosok baju baru. Tak ada dah teriak tu. Sebab tu walolok. Tipu ya. Fayarji'u usnani, yarji'u ahluhu, kelik ahli dia. Wa maluhu, harta pun balik. Wa yabqa amaluhu, kekal dengan dia tu amalan dia. Hak ni yang boleh tolong. Boleh tolong dia dalam kubur, Quran, zikir, taklim, semaya, amalan-amalan dia semua boleh tolong dia. Hak ni boleh tolong. Lepas tu Nabi suruh kita nikah tadi. Ya, Maulana Sa'ad kata nikah ni ada kekuatan supaya semaya. An-nikahu sunnati.
Orang tak ada bini, kahwin. Pasal apa? Dengan nikah tu dia boleh jaga kita, jaga farad kita. Dia jaga kita daripada zina, daripada nafsu suka duk tengok orang bujang. Nah, suka tengok orang perempuan. Tu untuk nak sekat nafsu kita. Nikah tu ada kekuatan. Tapi bila nikah tu betul, supaya semaya tadi. Kalau kita jaga semaya, baru semaya jaga kita. Kita jaga nikah, oh saya orang nikah dah weh. Tak boleh, saya orang beriman. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah ya Muhammad kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim. Kena rendah pandangan mata. Jangan akik naik. Supaya duk wak gak. Wak jauh lah. Mata duk bawah. Tak tengok. Orang beriman pun tu juga. Tak boleh culah mata. Kalau nisbah kuda, katu. Kalau tu pergi India, Pakistan, kereta kuda dia. Dia buh. Ni. Katu. Mata ni. 12 ni. Mata kuda dia katu. Tak sewa kuda tu duk tengok alik tu, tengok alik ni. Pergi straight je. Kalau tak katu mata kuda tu, dia pergi ikut lain. Hak kita pun kalau tidak orang beriman, dia pergi ikut lain mata. Bila mata tengah hari pergi ikut lain, les semaya pun dia pergi ikut lain. Dalam semaya tu, duk ambil tight thought. Hak kita duk tengok tengah hari tu. Mari duk basuh film kita dalam semaya. Hari ni duk tengok siapa dia. Orang beriman kena jaga. Tu kekuatan nikah. Kuatan adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ni tuan-tuan, nikah tak betul. Kita nikah tak betul. Cara nikah tak betul. An-nikahu sunnati. Tengok Nabi kahwin mudah-mudah. Kambing sekor pun tak apa, ayam sekor pun tak apa, serati sekor pun tak apa, buah tamas cupuk segata tak apa. Nabi nikah mudah-mudah. Jangan jadi payah. Mahar isi kahwin jadi murah. Jangan jadi mahal. Duk tunggu hak buta. Hak buta lah ni 500,000 kahwin. 1 juta body duk naik kahwin. Apa buat orang tak boleh kahwin. Bila orang tak boleh kahwin, zina banyak. Dia nak kahwin tak boleh, belanja mahal. Nak kahwin dengan cara betul tak boleh. Lepas tu zina, buat zina banyak. Dah zina banyak, boleh anak. Sebab tu pepatah Melayu lah. Pepatah Melayu dia kata. Orang-orang duk patung. Mudik ke hulu, cekoh durian. Hanyutlah kulit, bertali-tali. Dia cekoh durian atas perahu. Belai-belai mudik ke hulu, ambil durian, cekoh. Lepas tu kulit masuk dalam sungai. Hanyut kulit, bertali-tali, berjujur. Bermain dulu, nikah kemudian. Dapatlah anak, tidak berwali. Tu dia. Main dulu, pasal anak nikah tak boleh. Lebih lagi main dalam telefon. Duk main telefon. Anak siapa, bini siapa, anak dara siapa, pakat main dulu. Nikah kemudian. Boleh anak. Perut besar. Bila boleh anak, tidak berwali. Nak tak wali siapa dia tu. Moga pok tak ada. Walaupun pok tu juga, dia tak jadi wali dah. Tak boleh jadi wali. Nikah kita tak betul. Bila tak betul, tak boleh cegah maksiat. Nak cegah maksiat tak boleh. Nikah kita tak betul. Pahala ni, nikah, mari nikah di Mekah. 3,000 ku, 5,000 ku, 500 ku, Quran sebuah, mari akik di Mekah. Malam-malam Mekah. Orang ramai apa kata, oh Masya Allah, nikah dia ni Masya Allah. Molek nikah di Mekah. Turut sunnah Nabi. Tapi tak khabar, pasal kita duk ikut orang ramai. Alik belakang 5,000 kuk tu ada lagi khubah balas 10 ekor lagi. Duk kapung kita. Surat tinggi-tinggi tu lagi. Ada pim 3 cangwak ni atas belakang. Bubuh nama anak kita, bini anak kita. Hak tino, hak jatuh atas surat. Buat walimah. Walimah bukan walimah. Walimah asalnya tak dikutip duit. Asal walimah tu. Sebab tu wajib kena pergi. Orang panggil. Orang bersing kena jawab. Orang sakit kena pergi ziarah. Orang mati kena pergi atas kubur. Orang walimah panggil kita. Wajib kena pergi. Walimah tak ambil duit. Lah ni walimah duit je.
Nah, bah buat dakwah masa catung, kecek agama masa catung, orang tegur pun tak jawab. Kecek dengan orang pun masa backing, maruh kat orang. Tika buat dakwah, tika kerja agama. Tapi bawa makan puluk, makan gula tu kat selik bit sebuti. Duk bawah tiak, jumpa dengan orang hak dia padah tak padah. Assalamualaikum, masya-Allah, apa khabar? Apa khabar? Dia duk senyum tu nak tarik duit dalam poket ya tu. Kalau boleh buat dakwah gitu tu habis orang dakwah belaka. Senyum dengan orang. Assalamualaikum, makan nasi dak lagi? Tanya, makan nasi dak lagi? Ni orang mari tak tanya umur. Tak payah ni umur berapa dah? Umur berapa dah? Pasal dia tengok nampak tua. Janggut putih. Umur berapa dah? Orang Pakistan mari ke atas. Mari siapa dia hajai. Orang budak-budak hajai tanya, oh, kakak, ayu terai lah kakak. Umur berapa dah kakak? Kakak tu kata, mung ni gaduh nak tanya umur. Mung tanya kat kata aku, makan roti dak lagi. Makan nasi dak lagi. Aku mari jauh, musafir. Gaduh nak tanya umur. Mung nak tahu ke umur aku? Nak tahu jugalah. Kalau mau nak tahu, mung kira tengok. Aku ingat-ingat ni, umur aku ni, masa pok aku hari tu, dia duk pikul kayu kapal Nabi Nuh. Mung kira tengok berapa tahun. Pikul papel, awak perahu Nabi Nuh. Dia nak marah tu, kita ui makan. Kau duk tanya umur. Sebab tu tuan-tuan dan saudara mulia, hari ni bila kita buat tak betul cara nikah tadi, maka tak boleh cegah. Tak boleh cegah. Fahsyat dan mungkar tak boleh cegah. Sedangkan nikah ni nak wui cegah daripada benda jahat. Tu tujuan nikah. Orang tak boleh menikah, tak boleh belanja, Nabi suruh puasa. Puasa. Tak boleh menikah, puasa. Bukan senang Khamis saja dah, puasa. Puasa Nabi Daud pun tak apa, sehari puasa, sehari buka. Ataupun tak boleh lagi. Pasal apa? Nak lari bau kita tak boleh, duk congek naik. Kena puasa. Hari ni orang buat nikah. Kalau semua buat lagu tu, orang tanya ni ambil mana ni nikah lagu ni, bunga puluk lagi, bunga semangat, nasi semangat, nasi kuning, merah, kelabu, bunga jambu, telur-telur, duk pocok atas tu. Orang je bawa sallallahu tu bukan orang jahil tu. Dia bawa sallallahu tu lebah, lebah. Dulu dia bawa sallallahu bagi anak tuna, bui makan sirih. Bui naik sengor. Bui ada nur, orang nak pukul gambar. Walau anak tuna tu semaya pun tinggal ada. Nak ada nur ke mana? Nabi kata as-salatu nurun. Semaya tu nurnya. Bekas ambil semaya tu jadi cahaya. Panu anak tuna, anak dara tu tak semaya pagi lagi dah. Orang duduk jangok. Mikap, pakai mikap pagi lagi dah. Semaya tidur pun boleh negak dah. Takut punah sanggup. Nak ada nur mana? Kita buat ni dengan cara jahil. Pas semua kalau tanya ni ada ni dalam Quran ada ke tak? Ada mau buat ni ambil ni je baru. Bukan hak lain lagi. Ambil ni. Tanya ada ke tak dalam Quran? Tak ada. Padahal hadis Nabi. Hadis pun tak ada. Padahal sahabat ada ke tak? Sirah sahabat tak ada. Padahal kias ulama-ulama ada ke tak? Tak ada. Pas duk buat ni ambil mana? Iling pala. Ambil mari tak ada arah lah. Moga dia mau buat balas ni. Hak buta ni juta duk buat balas ni. Ambo pun buat balas ni juga. Pas kita turut buta ke turut celek tu. Ni umat hari ni. Kalau hidup kita tak betul tuan-tuan, mana kita ni ikut orang buta. Supaya orang buat getok. Dia nak buat getok baru tu, dia buat jalan tang biang. Jalan pergi sebelah. Katuk getok tu. Pas mari sore pun kena pergi kot tu. Mari jalan kaki pergi kot tu, bersikar pergi kot tu. Motor pun kena pergi kot tu. Pas mari Tok Nebel. Tok Nebel ni. Mana tak pergi kot getok ni? Mari kot ni juga. Tok Nebel tak apa lagi, mari Tok Email pula. Tok Email pergi kot tu pula. Juga. Pas mari Ustaz pula. Ustaz kot tu juga. Mari dakwah. Dakwah pun kot tu juga. Mari babo pun kot tu juga.
Guana tak mari ikut getok tu. Entah ada arah lah, muka demo katuk. Getok hok molek betul ni, jalan ni katuk. Pakat mari ikut tangbiang gi kok ni belaka, tak ada arah lah. Hari ni seperti dah kita katuk. Orang alim katuk. Orang tahu katuk. Orang dakwah katuk. Jalan hok benar. Jalan Allah dan Rasul kita pakat katuk. Pakat duk buat jalan bekok. Orang ramai pun pakat turut kau tu. Hari ni semua orang nikah 3 cangwak kita kok tu belakang. Indonesia, Malaysia, Kemboja, Thailand, Vietnam. Semua nikah pasal ni belakang. Sebab tu tuan-tuan dan saudara mulia, kita tak akan jumpa dengan seni. Kerana kesenangan ni Allah letak soy kesenangan kita. Semua orang buat tu nak seni belakang, nak masyhur, nak seni. Tapi kesenangan dalam amal Allah bagi kepada kita dalam amal. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa buat amal soleh daripada laki-laki dan perempuan wa huwa mu'minun, buat dengan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ni dalam dunia ni baru Allah bagi hayatan thayyibah. Senang sungguh tu tuan. Sehingga kita nak pergi sapa ni nak mati ya, duduk untuk nak mati. Tapi Allah bagi kesenangan kalau kita ikut Allah dan Rasul. Lepas tu yang kedua, orang nak gapo hari ni? Nak masyhur. Nak jadi tok nebel, nak jadi tok kemenang, oboto, nak jadi najak, nak jadi menteri. Pasal apa? Orang ada duit. Orang ada duit dah. Dia tak berasa senang lagi dengan duit dia ada. Sehingga dia boleh jadi tok nebel pula. Boleh jadi menteri pula. Sekurang-kurang boleh jadi tok imam, tok khatib, tok bila. Bukan larang, hak ni bukan larang dak. Tapi nak ayat kata orang cari kemuliaan dalam benda. Sedangkan kemuliaan ni Allah buat dalam agama. Mulia dalam agama. Allazina amanu, orang beriman, wahajaru, dia kena hijrah. Wajahadu fi sabilillah, mujahadah di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dia sendiri, masa dia sendiri. Pergi keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. A'zamu darajatan indallah. Ni derajat umat ni. Kalau nak tinggi ni Allah buh dalam ni, dalam kerja Nabi, kerja nubuah, kerja dakwah. Akid derajat kita jadi tinggi. Daripada dulu tak ada gapo satu. Lah ni orang boleh panggil kita ustaz. Panggil babo, panggil tok guru. Panggil kita ni, seolah-olah kita orang mengajar agama, orang panggil kita. Allah tinggikan derajat. Ni dalam dunia lagi Allah tinggi. Akhirat lain tuan-tuan. Dalam amalan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Dalam amalan nuh balasan di hari akhirat sebaik-baik balasan mengikut amal yang dia buat. Dalam dunia ni Allah beri kesan daripada amalan, kesan daripada iman. Allah bagi kesan pada kita hayatan thayyibah. Boleh duduk senang. Bini duduk senang, anak duduk senang, sahabat. Bini seorang habuk tak ada kerja, duduk dalam rumah belaka. Allah bagi berkat kehidupan mereka, Allah bagi berkat. Ni orang ni kita kena ambil contoh. Keluar dakwah ni nak belajar sifat-sifat yang ada pada sahabat-sahabat. Boleh tiru. Orang ni lah orang berjaya sungguh. Orang senang sungguh. Kena ambil. Bahawa tinggi sungguh, tengok sahabat. Siapa lebih tinggi pada sahabat? Ashabi kan nujum. Sahabatku seperti bintang di langit. Bukan tengok sahabat tinggi saja tak. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapa ikut sahabat mana-mana seorang, dia akan dapat hidayah, pertunjuk. Sahabat tu Nabi buat pertunjuk seperti bintang. Orang pergi ke laut kena tupai bintang. Orang duduk atas dunia tak sesak kena ikut sahabat. Jangan duduk tunggu orang buta tadi tu. Dalam amalan-amalan kita, muamalat, muasyarah, munakahat, semua amalan ikut Nabi dan sahabat. Ni orang tinggi sungguh. Allah bagi ketinggian pada sahabat-sahabat. Ni derajat mereka. Kita pun nak derajat tuan-tuan. Dalam tok nebel, tok kemenang, oboto, tok imam pun satu hari dia akan habis. Bila mati habis.
Tapi derjat dakwah dalam agama ni mati pun tak habis lagi tu. Ni dalam kubur duk atas lagi. Duk atas lagi. Pahala-pahala amalan. Akhirat esok-esok ni Allah tinggi derjat kita. Nabi-nabi atas satu krisi. Nabi-nabi 124,000. Krisi yang kedua sahabat-sahabat duk krisi belakang. Kerana kerja sama dengan Nabi. Dan umat ni juga tuan-tuan, kalau kerja sama, maka Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam krisi di belakang. Ni sifat Allah sebut ni untuk umat dalam Al-Quranul Karim. Bukan ni sifat sahabat tu tak. Bagi Nabi ada ni sifat. Sittatum min sunanil mursalin. Ni kara daripada sunnah mursalin. Mana semua rasul ada ni kara. Kita kena belajar ambil. Kerana ni orang berjaya. Nombor satu, al-haya'u, sifat malu. Sifat malu ni boleh jaga agama. Ni sifat hak nabi-nabi, sifat malu. Allah bagi pada mereka. Malu nak makan berdiri, malu nak makan berjalan, malu nak isap rokok, malu nak main benda-benda yang tidak baik. Ada sifat malu. Malu nak tengok telefon, nak tengok gambar dalam, gambar-gambar telanjang dalam. Malu pada Allah, malu pada Rasul, malu pada malaikat. Ada sifat malu boleh jaga selalu agama. Lebih lagi orang perempuan. Orang perempuan ni kena ada sifat malu baru boleh jaga agama. Jangan telefon dengan orang jantan, jangan kecek dengan orang laki-laki, jangan pergi kedai tempat-tempat maksiat, jangan jalan tempat orang jantan ramai. Orang perempuan jaga malu boleh jaga agama dia. Al-haya'u. Yang kedua, al-hilm. Dah. Lemah lembut. Lemah lembut ni baru boleh buat kerja agama. Misal ni kalau Nizamuddin India, Pakistan, misal kita nak taruh misal ni, sekadar misal kita cukup guting jadi nipis. Nah, misal guting jadi nipis, jangan panjang, jangan celup bibi mulut. Ada orang taruh misal ni celup bibi mulut, tu jadi racun. Kita minum air, dia celup dalam air, jadi racun. Kena guting misal, jangan boleh tebal. Kalau nak taruh misal tebal, tak boleh. Nak pulah pula, tambah pulah naik kot tu. Orang duk pulah misal. Duk kedai kopi pun duk pulah misal. Nak jadi coking rekod gitu. Tak boleh. Jadi baking. Pulah misal ni boleh jaga bank. Pergi tukar so berdiri so jaga bank Islam. Duk dia gitu, jangan tengok kat orang. Tu boleh. Pasal nak orang takut. Buat dakwah bukan nak orang takut. Buat dakwah nak orang masuk. Bila nak orang masuk, kena salam, afsus salam, bagi salam, ita'amut ta'am, beri makan pada orang. Ayah lagi beri makan, dia masuk rapat. Pas orang ni, kalau kita beri makan, dia masuk rapat. Buat dakwah, kena ada sifat lemah lembut. Al-hilm, ni sifat Nabi-Nabi. Dan yang ketiga, al-hijamatu, hijamah. Berbekam. Orang laki-laki jangan lebih pada 6 bulan, setahun sekali. Kena pakai darah ni. Darah waktu lebih. Atas kepala, atas belakang. Ikut bomo dia. Dia orang bekam ni, dia pandai lah, dia tahu. Nabi kita SAW sendiri pun berbekam. Lebih lagi darah orang laki-laki ni, kena buat. Dia perempuan tak apa, tak berbekam. Dia ada darah sebulan sekali dia mari darah cemas. Tahu. Sebab tu orang perempuan dia sifat dia lembut. Dia tak backing. Orang jantan ni mudah backing. Telinga tu geruk. Sepuluh lembu culak. Nak marah ke orang, nak tapas selalu dah. Kena buai darah. Buai darah ni, dia boleh jadi lembut. Yang ketiga. Yang keempat, as-siwaku, miswak. Kena ada kayu sugi. Kayu sugi jangan tinggal. Kena ada. Bagi orang nak jaga sunnah Nabi ni, hak Rasul. Semua Rasul. Siapa ihtimam jaga kayu sugi, istiqamah, orang tu insya-Allah mati boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Besar tu. Dan yang kelima, at-ta'atturu. Ada minyak atar. Kena ada minyak atar bubuh dari poket. Lebih lagi orang dakwah kena ada minyak atar. Beli boleh, beli mana-mana boleh. Ni hamba pakai ni samamatul ambar. Minyak atar molek, minyak ud. Nabi suka pakai ud, tapi dia mahal. Mahal pun tak apa.
Orang nak hidup sunnah minyak ud. Nah, pada lagi Jannatul Ma'wa ada, Jannatul Adnin ada, Jannatul Firdaus ada. Nah, minyak atas, jihad macam-macam. Hak tak boleh pakainya, satu jihad tak boleh pakai. Nah, minyak atas satu jihad, jangan pakai. Jihad apa? Jihad cak tangan, jangan pakai. Cak tangan. Orang waktu beli air bau, kita hulur tangan kita. Tu cak tangan. Yang kelima. Yang kena, wa kasratul azwaj. Ini sifat Nabi-Nabi. Orang tina pun tak boleh marah kerana Allah dia buat siap dah. Wa kasratul azwaj. Nabi-Nabi semua kahwin banyak. Allah bagi pada mereka. Nah, pasal atas dunia ni Allah bagi hukum dia. Orang jaga seorang ada seorang, buat keadilan seorang. Orang ada dua, buat keadilan dua. Nah, satu-satu hukum Allah bila kita tambah, tu mulia tu. Mulia kerana kita dapat jaga hukum. Kalau kita sesak, ada hukum Allah, jangan minta dengan orang. Jangan minta sedekah, jangan jadi tangan di bawah. Kalau kita sesak. Kalau kita kaya, ada hukum Allah pula untuk keluar zakat. Bagi sedekah hak sunat, keluar zakat. Itu wajib, dia boleh jaga hukum Tuhan. Kalau orang tak menega, dia duduk biasa je. Tapi kalau dia menega, dia ada hukum Allah pula. Kena kira barang dia menega tu. Keluar zakat tahun ni dia. Kalau orang perak binatang seekor 2 ekor, tak apa. Kalau lebih pada 40 ekor pula, kena keluar zakat. Mana mulia dia. Bila kita tambah satu hukum Allah, kita bertambah mulia lagi. Kena yakin. Orang perempuan pun tak boleh marah kepada suami dia. Dia ada tulis siap dah. Allah SWT tulis siap dah. Untuk suami dia, ni orang ni kahwin 2, ni kahwin 3, kahwin 4. Kerana hukum Allah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah. Jadi Nabi-Nabi, patu sifat sahabat, ni sifat juga sahabat. Kita keluar dakwah ni kena belajar sifat sahabat. Yakin pada Allah SWT melalui kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah ni cukup dah. Kalau kita jaga. Nah, sekurang-kurang Ibn Abbas kata, nekara mu kena yakin. Allah menghidup, Allah memati. Allah bagi rezeki, dia tahan rezeki. Allah bagi izzah, mulia satu orang, zillah, hina satu orang. Sekurang-kurang. Ini mengajar sifat 20 dah ni dalam dakwah ni. Buat orang boleh kecek, yakin. Kalau la ilaha illallah tuan-tuan, kena buat tu baik. Baru sempurna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Buat tu baik makhluk. La ilaha illallah. Kalimah ni kalimah Nabi. La ilaha. Buat tu baik habis. Kena bubuh apa? Isbat. Illallah. Masuk. Baru sempurna sebut la ilaha illallah. Jangan duk takut. Ular kau, bewok kau, jewok, litak jalan. Jangan duk takut. Semua mari daripada Allah SWT. Muhammad Rasulullah. Ada juga. Kena Nabi isbat juga. Dalam dakwah ni. Muhammad Rasulullah. Gapo Nabi. Tidak ada cara hidup yang Allah redha. Tidak ada cara makan. Tidak ada cara minum. Tidak ada cara pakaian. Tidak ada cara nikah kahwin. Muamalah, muasyarat. Mereka cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena Nabi baru boleh tinggal. Hak tak molek. Kerana ada kalimah ni Nabi baru isbat masuk illallah, yakin pada Allah. Nabi lain pada cara Rasulullah buat habis. Tidak ada cara hidup. Tengok ulama kita bubuh. Tidak ada cara hidup ni meliputi habis. Cara hidup. Cara makan ke, pakai ke, melainkan cara Rasulullah. Apa hari ni kita baca kalimah kita tak tinggal. Pasal duk turut orang buta tu. Orang buta ni 1000 juta. Walahan nak tinggal mudah ya. Orang isap rokok mudah sekali tinggal. Pergi rokok nak cucuk, ambil mecen cucuk rokok. Tak. Banyak orang isap rokok ni dia katuk gitu dulu kuku. Lepas tu tok situ kapi, lepas cucuk, nak cucuk. Jangan gaduh cucuk. Baca dulu Muhammadur Rasulullah. Tidak ada cara hidup yang Allah redha, mereka cara hidup Rasulullah. Lepas tengok Rasulullah isap kodok rokok. Sahabat isap kodok. Pasal tak ada dah cara hidup mereka hak Rasulullah. Boleh tahu selalu dah. Hari ni kita tak baca tuan-tuan. Duk turut orang buta tuan-tuan.
Sebab tak boleh beki kehidupan kita. Orang ada agama lah ni dengan tak ada agama serupa. Sama tak ada kekuatan. Orang tak semaya duduk pada bola. Orang semaya duduk pada bola. Orang tak semaya tengok teratak video. Orang semaya tengok video. Orang tak semaya duduk main telefon, duduk tengok gambar telanjang. Orang semaya pun lebih lagi orang dakwah lagi. Bukan semaya saja, dakwah lagi. Janggut putih lagi, kau duk gosok naik turun. Mana beza kita tu? Sedangkan agama ni ada beza. Ni agama. Ni, 4 golongan dia ikut. Nu orang tak ada agama, dia turut 4 golongan juga. Yahudi, Nasara, kafir dan munafik. Dia turut, dia buta. Pak kita hari ni hak celak ni duk turut buta juga. Tak ada beza. Sebab tu tuan-tuan, dalam ni sifat sahabat ni sehingga habis. Ni sifat belajar, sifat yang kedua semaya khusyuk. Sifat yang ketiga ilmu dan zikir. Sifat yang keempat ikram muslimin. Sifat yang kelima ikhlas niat. Sifat yang keenam khurud fi sabilillah. Ni sifat rasul. Ni sifat sahabat. Pandai sifat kita ni dalam Quran orang buat kerja dakwah. Allah beri ni sifat juga. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, Allah panggil ni kerana orang yang buat dakwah ni orang beriman ya. Kalau tidak beriman tak boleh buat. Kena orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Man yartadda minkum an dinihi, siapa dia di antara kamu murtad dengan agama. Allah bagi agama ni nak suruh kita senang, selamat, mulia, tinggi. Tapi kita murtad. Ada ulama mengatakan murtad ni bukan semua tinggal agama jadi murtad. Dah, tinggal satu sunnah Nabi pun orang tu jadi murtad dah tu. Satu sunnah Nabi kita tinggal. Nah, apa lebih lagi kalau tinggal banyak. Siapa murtad tak apa, bagi Allah tak ada kisah. Man yartadda minkum an dinihi, siapa dia murtad dengan agama Allah, hak dia bagi agama nak suruh kita selamat, mulia, tinggi. Tak apa, muntaksir tak apa. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka lagi Allah akan pilih orang lain pula. Ani hak ada sini tak si buat. Orang-orang mari dah dulu 90 tahun lebih dah buat dakwah. Masa Nizamuddin murtad tak si buat dakwah. Tak apa, muntaksir tak apa. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah lagi pilih pula. Orang lain mari ganti pula. Kita tak si orang ganti, Allah ganti orang lain pula mari. Kita tak si mari Mekah, orang lain mari pula Mekah. Kita tak si keluar 3 hari 44 bulan, Allah ganti orang lain pula mari keluar. Bila Allah pilih, Allah bagi ni sifat. Ni sifat ni Allah bagi. Sifat pertama, yuhibbuhum. Allah dah dia pilih, dia kasih. Ni Allah kasih ya. Allah bagi agama. Allah kasih, yuhibbuhum. Yang kedua, wa yuhibbunahu. Dan dia kasih pada Allah ni. Orang-orang iman yang buat kerja agama, dia juga kasih kepada Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Kerana orang beriman bersangat terkasih kepada Allah. Kita lebih lagi buat dakwah ni kena kasih pada Allah. Ya Allah, mujur ya Allah, Engkau bagi hidayah ya Allah, Engkau bagi aku kerja agama, bini kerja agama, anak kerja agama. Terima kasih ya Allah. Kena minta dengan Allah. Kita kena kasih pada Allah. Karena Allah lah Tuhan kita, Rabb kita tu. Wa yuhibbunahu. Dan yang ketiga, azillatin 'alal mu'minin. Ini sifat yang ketiga Allah bagi. Rendah diri sama orang beriman. Jangan duk kata kat orang, jangan cerca kat orang, jangan mengopak pada orang, jangan duk maki pada orang, jangan duk turun dalam Facebook, dalam telefon duk maki orang tu, duk kata orang ni, jangan. Azillatin 'alal mu'minin. Sama orang mukmin ni kena sama je kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kerana orang beriman ni saudara tuan-tuan. Saudara. Siapa bunuh orang beriman seorang, Allah tak malu untuk bubuh dia dalam neraka Jahannam tu. Beripunglah semua malaikat-malaikat nak duduk alik dia. Allah akan ambil dia buh dalam neraka Jahannam. Kerana dia buat khianat pada orang mukmin. Lebih lagi orang fitnah kepada orang mukmin. Orang buat fitnah pada orang mukmin. Orang ni buat gitu, orang ni buat gini, orang ni buat lagu ni, duk fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bermula fitnah, dosa dia lebih besar pada bunuh orang lagi. Sebab tu kita buat dakwah kena serupa.
Ni tak keluar lagi, tak apa, dia tak keluar lagi, dia orang mukmin, kena kasih sayang pada dia. Jangan duk kata orang keluar saja je, orang tak keluar tak leh. Jangan. Ni puak ni puak ni, jangan bagi puak. Nah, kita buat kerja agama ni hak Allah saja. Ad'u ila Allah. Ajak manusia kepada Allah. Jangan bagi pada puak. Ni puak kumpulan ni kumpulan ni. Jangan untuk pecahkan umat. Siapa dia pecahkan umat? Nah, bagi puak, bagi kedudukan duduk. Nah, falaisa minna, maka Nabi kata dia bukan daripada umat aku, bukan daripada golongan aku. Nabi tak mengaku umat tu. Orang pecah umat. Kita ni umat satu je. Allah bagi dakwah kerja agama ni tujuan nak jadi satu. Kuntum khairu ummatin, jadi umat. Wal takum minkum ummatun. Allah bagi kerja dakwah ni lah untuk satu umat, bukan untuk pecah umat tu. Azillatin 'alal mu'minin. Lepas tu yang keempat, a'izzatin 'alal kafirin. Ni sifat ni Allah bagi orang beriman. Dia izzah. Kalau kita nak backing sungguh, izzah sungguh, di atas orang kafir. Tinggi, izzah. Bukan bunuh dia dah. Bukan bunuh orang kafir kita tinggi dah. Nah, dalam ayat ni, a'izzatin 'alal kafirin ni, izzah kita di atas orang kafir, bermakna kita kena kata pada orang kafir hak buta tadi. Ni ribu juta hak buta tadi. Orang-orang kafir hak buta. Aku tak makan sepamu makan. Aku tak tidur sepamu tidur. Aku tak pakar sepamu pakar. Aku tak menikah anak aku sepamu menikah. Aku tak buat rumah aku sepamu buat rumah. Itu izzah. Izzah di atas orang kafir. Hari ni mana izzah kita tu? Kita turut dia belaka. Bini kita pun turut dia. Anak pun turut dia. Pakaian kita pun ikut dia. Rumah kita pun ikut dia. Mana izzah? Allah cabut buat. Sedangkan orang mukmin ni izzah. Walillahil izzatu. Walirasulihi. Walirusulihi. Walil mu'minin. Bagi Allah izzah. Kerana Allah ni, Allah subhanahu wa ta'ala, dia nak benda baik. Hambaku, aku atas diri aku sendiri aku haram. Aku tidak buat zalim kepada orang. Allah kata, hai orang mukmin jangan buat zalim pada orang. Kita orang mukmin ni tak boleh zalim pada orang. Walaupun orang kafir tu tak boleh buat zalim. Ini izzah. Zalim atas dia tak boleh. Lepas tu izzah atas dia, hak bolehnya tak turut dia. Hari ni kita dah kata kita Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada apa nak lebih tinggi pada Islam. Tapi kita ikut dia, mana tinggi kita? Pakaian turut dia, makan minum turut dia, ikut dia. Sebab tu a'izzatin 'alal kafirin sini ulama kata, mana kita tak akan ikut orang-orang kafir. Hak ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tak ikut dia. Yang kelima tu yujahiduna fi sabilillah. Yujahidu fi sabilillah. Keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikut. Masa tertib kita siapa ada khurut, kita khurut. Ni yang kelima. Lepas tu kelik buat maqami di rumah. Yujahidu fi sabilillah. Wala yakhafuna lawmata laim. Yang kena tidak takut di atas orang cerca, orang kata. Ni yang sifat orang buat kerja agama, jangan takut. Orang kata lagu tu, orang ni kata lagu ni, jangan takut. Jangan kesal dengan orang yang kata. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beri dapat redha Allah. Jangan takut orang caci. Bini caci, anak caci, tok tua caci, kata orang kampung kita kata wala yakhafuna lawmata laim. Ni sifat. Orang yang boleh ni sifat ni lah Allah kata apa? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah yang Allah bagi ni, bukan Allah bagi semua dah. Man yasha. Ikut kehendak Allah nak bagi siapa dia. Ni sifat ni Allah bagi kepada orang tu. Wallahu wasi'un alim. Kerana Allah luas pengetahuan dia. Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu habis selok belok. Orang ni buat dakwah nak gapo, nak nama ke, nak masyhur ke, nak pangkat ke, nak kedudukan ke, nak puak ke, Allah dia tahu. Orang ni buat dakwah untuk gapo, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Sebab tu tuan-tuan kita kena niat. Nak senang kena jaga amalan. Kalau nak izzah, nak mulia, kena buat kerja Nabi, kena buat kerja dakwah. Karena Allah bagi khas untuk umat ni.
Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ni Allah bagi khas pada umat ni. Kita nama umat tu tuan. Allah pilih kita buat dakwah. Orang lain tak boleh buat. Umat ni je boleh buat dakwah. Dakwah ni tujuan nak akak kita tinggi. Kalau kita tak buat dakwah, Nabi kata apa? Nah, wa syarafuhum mata'uhum. Umat aku akan cari, kalau dia tak cari mulia dalam dakwah, dalam izah, dalam kerja agama, wa syarafuhum mata'uhum. Dia cari kemuliaan dalam mata'. Mata' apa? Dalam tok nebel, tok kemenir, boto, orang jadi pangkat nak jadi menteri, bukan salah. Tapi Nabi panggil mata'. Mata' ni darah. Ulama mufassirin kata dalam Quran, qul mata'ud dunya qalil. Dalam hadis ad-dunya mata'un. Dua mata' ni mufassirin tafsir iaitu kain kotek, kain orang tino wak lapik darah dia. Lepas tu hok kena darah, ambil kita hok dalam tong sapuh atau pergi kambuh. Pas orang duk berebut tu. Duk berebut. Tok nebel ni naik berdiri tu. Tok kemenir ni naik berdiri tu. Oboto ni naik berdiri tu. Gati hok lain. Mari pula kawasan-kawasan kita. Ni mujur tu email je orang tak berdiri. Tu email. Pasal apa? Gaji 3,000. Murah gaji. Tu email tu gaji 50,000. Tu email pun orang berdiri tu. Pasal orang duk berebut kau ni. Duk berebut pangkat. Dalam dakwah pun sikit lagi sepatu juga bubuk pangkat. Orang ni naik berdiri tu, orang ni naik pula berdiri tu. Berebut ke apa? Berebut nak jadi pangkat. Pangkat dalam agama ni lah besar. Sebab tu berlaku perbunuhan masa-masa sahabat lepas pada sahabat. Oleh kerana tu tuan-tuan, kita buatlah dengan ikhlas. Minta pertolongan dengan Allah SWT. Dan mana-mana saudara kita hak terlepas, terlucu. Jangan kata jahat pada dia. Kita kena kecek baik, kena ajuk pakat kelik mari. Mari semula untuk jadi satu umat. Mastura jadi satu mastura. Umat laki-laki jadi satu umat. Dia silap pergi jalan lain. Kita panggil dia mari kelik semula. Jangan ngopak pada orang, jangan cerca pada orang. Jangan turun dalam Facebook ke, dalam telefon ke, kata kepada orang-orang, jangan. Kita kena jadi dakwah nabi-nabi, sahabat-sahabat, dakwah madu. Untuk nisa madu, syifa'ul linnas, boleh sembuh segala penyakit. Jangan jadi dakwah lain. Dakwah-dakwah lalak untuk bawa racun, jangan. Kita kena jadi madu. Insya-Allah tuan-tuan. Semua kena niat tuan-tuan, insya-Allah. Orang tak pergi lagi 4 bulan tuan-tuan, lah ni boleh buka dah. Boleh pergi dah 4 bulan. 4 bulan jalan Allah SWT, 40 hari. Buat tertib kita, susun tertib. Lepas tu 3 hari insya-Allah kemarin mesyuarat. Kita tu jemaah-jemaah tiap-tiap tempat. Surat Maulana Sa'ad pun mari dah, masya-Allah. Kirim salam belaka. Lepas tu dalam surat tu pun suruh hidup setiap masjid. Setiap masjid. Buat masjid dah, hidup amalan masjid. Setiap masjid. Rumah-rumah pun kena hidup amalan rumah. Mastura pun kena keluar, tambah daripada 3 hari jadi 6 hari keluar mastura. Baki laki-laki di masjid, baki orang perempuan di rumah, baki budak-budak di madrasah. Mudah-mudahan kita balik semua tuan-tuan, insya-Allah hidupkan masjid kita, boleh hidup 24 jam belakang, insya-Allah tuan-tuan. Tengah hari hidup, malam hidup, boleh satu jemaah wak jadi 2, wak jadi 3, sehingga boleh 10 jemaah akan datang, insya-Allah di muhallah, di halqah tu juga boleh hidup 24 jam tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah guna kita, harta kita, masa kita. Allah guna isteri kita, anak-anak kita. Buat kerja agama dia. Dan Allah jadi kita asbab hidayah untuk umat sahalam. Amin tuan-tuan. InsyaAllah. Subhanakallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha. Tuan-tuan boleh semayang Isra' infradi. Lepas tu pukul 8 tuan-tuan. Ada bayar hidayah sini. Bagi orang yang mari khidmat. Laki-laki, perempuan. Kita bayar laki-laki di mimbar. Orang perempuan boleh dengar Pak Mastura. Lepas tu pukul 9 insya-Allah bayar wafsi. Orang yang mari keluar hari Jumaat minggu dulu, wafsi pukul 9. Wafsi di mimbar ni juga pukul 9.